Dalam video ni saya nak bongkarkan sejarah lama saya tentang skincare dalam pengamalan skincare yang saya dulu buat. Iaitu menggunakan ais dekat muka. Yes, saya pengguna tegar lah. Bila dikatakan pengguna tegar, ketulan ais tu kita sapu kat muka. So dalam 5-6 tahun jugalah saya amalkan benda tu dalam seminggu 2-3 kali. Saya suka buat and it makes my skin look good. So saya percaya dia bagus untuk kulit saya. Tetapi sebelum anda berlari ke peti ais dan mengambil ais cube itu dan tenih ke muka, kita nak bincang secara saintifik benda ni dulu. Apakah kesan menggunakan ice cube dia ke atas kulit wajah anda? Betul ke bagus? Apakah kelebihan dia? Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah cara guna dia kena betul tau. So kita bincang dalam video ini. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Saya yakin dan percaya sudah pasti pernah lah anda tengok DIY yang mana mengajar ataupun menunjukkan bahawa kita boleh letak ice cube dekat permukaan kulit muka. Dan nampaklah muka tu macam jadi glowing lepas tu tau. So saya rasa bertanggungjawab nak membincangkan hal ini kerana DIY ini dia sebenarnya ada kelebihan tertentu, yes, tetapi dia tak boleh exceed lah, tak boleh melampau-lampau lah cakap kelebihan tu over sangat. Pada masa yang sama, menggunakan ice cube dekat wajah ni, dia kena ada cara yang betul. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya pengamalnya juga. So bila menggunakan ice cube kat muka ni, jangan guna cara yang salah sebab wrong way of using it, dia boleh menyebabkan kulit rosak lah. Not so good. So kita bincang dahulu kelebihan menggunakan ice cube on your face. Kelebihan. Pertama, bila kita letak ice cube dekat wajah adalah dia boleh mengurangkan keradangan dan bengkak. Bila masa muka kita boleh ada keradangan dan bengkak? Biasanya kalau ada kulit yang berjerawat. So inflammation ataupun keradangan yang disebabkan jerawat ni, kan ada jenis jerawat ni dia non-inflammatory, ada yang jenis yang inflammatory acne. So inflammatory acne biasanya dia memang menyebabkan muka tu ada keradangan dan bengkak-bengkak. Jadi jerawat-jerawat jenis yang kita namakan pustule, nodule, cystic acne ni adalah tergolong dalam inflammatory acne yang mana cenderung menyebabkan kulit mengalami kebengkakan, keradangan. So meletakkan ice cube dekat wajah ni dia boleh meredakan, dua benda, melegakan rasa sakit dan meredakan keradangan ataupun kebengkakan pada kulit wajah tu. Tapi cara pakai kena betul. Nanti kita bincang cara pakai. Dan ada banyak kajian yang bagus-bagus bila kita baca tentang penggunaan ais ni. Dia macam cold therapy, macam cold compress lah ya. Ada kajian menunjukkan bahawa kalau di kalangan atlet lah biasa ni berlaku. Kalau mereka yang mengalami bengkak, keradangan pada kaki atau mana-mana anggota tubuh, kalau dia gunakan cold therapy atau cold compress ni, apa yang berlaku adalah sakit dia boleh lega, bengkak dia pun boleh kurang, boleh surut. So ini kita boleh apply pada penggunaan wajah. Cuma kalau kompres pada badan, besar lah kompres dia tu. Taklah kita ambil seketul tu letak kat muka. Ice cube dia lebih kecil, so kawasan tu lebih tertumpu. Kedua, menggunakan ice cube ni dekat wajah ni, dekat kawasan muka terutamanya, membantu untuk mengurangkan puffy eyes. Now, puffiness tak sama dengan dark circle. It's two different thing. Okay, puffiness ni bengkak lah ya. So bila menggunakan cold therapy, ice cube ni pada kawasan sekitar mata, dia membantu untuk mengurangkan kebengkakan tu sebab kesan benda yang sejuk. Dia boleh melegakan dan menyurutkan apa-apa yang bengkak. Itu pun kelebihan juga tu untuk kawasan mata. Ketiga, kebaikan yang saya sendiri personally rasalah benda ni wujud. Tapi dulu tak faham lah macam mana dia berfungsi. Bila kita guna ice cube tu dekat muka, for somebody who has oily face macam saya ni, saya rasa minyak saya berkurang berbanding tidak melakukan kita panggil gosok ice cube tu dekat muka. So kenapa benda ni boleh berlaku? Kalau kita kaitkan, bila mana kulit kita tu lega, tak rasa bengkak, dia rasa okey, so kelenjar minyak kita akan kembali normal, dia tak jadi hyperaktif. So kelenjar minyak yang kembali normal bermakna minyak berlebihan tu tidak lagi berlaku lah. Minyak ada tapi cukup-cukup, okey. So itulah yang menjadikan sebab dia boleh melegakan atau mengawal minyak berlebihan. Keempat, salah satu kesan baik ataupun kesan penyejukan
yang boleh beri impak pada kulit kita adalah dia boleh menyebabkan kemerah-merahan pada kulit ini berkurangan. So kadang-kadang kita boleh dapat keadaan merah-merah ni sebab reaksi kulit terhadap persekitaran, cuaca, haba, salah guna produk, gatal-gatal. So when you put something cold, kesan penyejukan itu menyebabkan dia jadi satu bentuk terapi pada kulit kita. So kemerah-merahan ni dia boleh reduce dengan banyaknya. Taklah nampak macam muka tu merah-merah lagi. Itu adalah kesan penyejukan tau sebenarnya yang datang daripada ice cube. Sekarang kita dah tahu semua kelebihan menggunakan ice cube kat muka kan. Yang ini saya nak share tentang cara penggunaan yang betul. Kita tahu kelebihan, kalau kita salah guna tak bagus juga. So cara guna yang betul ice cube ni, pertama, ketulan-ketulan ais tu kena kecil. Jangan besar-besar. Kemudian masukkan ke dalam sapu tangan. Kemudian kita macam simpulkan sapu tangan tu, ataupun kain pun boleh lah. Buat macam ala-ala sup bunjut gitu kan. Sup bunjut ada Abi tahu kan. Bila dah dalam kain tu, bila mana permukaan sup bunjut tu, dia dah macam basah-basah sebab ais tu, baru kita gosok ke atas muka yang sudah dibersihkan. Gosok sikit pelan-pelan dan jangan lama kat satu tempat. Dia kena bergerak. So kesan penyejukan tu tak adalah macam, bukan lagi kesan penyejukan. Kalau dah lama-lama dia kesan pembekuan. Kita bukan nak bekukan kulit kita. So you must move. Tak lama tau. Yang ni pun pakai sekitar 1 minit saja pun dah habis dah, selesai. Tak payah lama-lama. Kita nak kesan penyejukan yang mana membantu kulit, bukan merosakkan kulit. So you do too much ataupun terlalu lama, it can hurt your skin. Dia bukan baik dah tu. Kemudian satu lagi, kekerapan. So jangan buatlah terlalu kerap sangat. So saya punya amalan adalah seminggu dalam 2 ke 3 kali je cukup. Itu je, cukup. Tak perlu nak lama-lama sangat. Kalau nak buat clean kerap pun sekali sehari, okey lah, sebelah malam biasanya. Dan satu lagi, kalau anda tengok DIY, dia letak blend tomato, jadikan ice cube, green tea lah, apa-apalah. Kadang-kadang orang letak apa lagi satu tu, kiwi pun saya pernah tengok. Sebab benda-benda tu kan ada vitamin C. Tapi sebenarnya itu macam fancy je lah. Nak kata kesan tomato, green tea, kiwi tu masuk ke kulit, kita tak boleh nak buktikan lagipun sebab benda tu dah dihancurkan. Dan juga dia punya formulation tu bukanlah macam benda yang kita nampak pada produk. So fancy lah, fancy. Dia fancy macam tu. So kesimpulannya adalah, pertama, boleh pakai ke tak? Boleh, tapi penggunaan ice cube ini dia tak samalah macam cryotherapy. Kalau kita tengok kat spa-spa orang buat, dia tak sama. Cuma kita boleh meminjam kesan penyejukan yang sama. Kemudian kita nak pakai ice cube, bukan tenyih terus ice cube kat muka. Kita pakai dalam keadaan dia berlapik, dipakai kain yang bersih pada muka yang bersih. Dan satu lagi, salah faham, ice cube tidak menyebabkan liang pori-pori itu tertutup. Dia bagi efek sementara sahaja, di mana kita nampak bila dalam keadaan sejuk, kita punya kulit tu dia tak meregang, dia macam mengecut. So nampaklah macam pori-pori itu mengecil, tetapi dia bukan mengecilkan pori-pori, dia menyebabkan penampakan pori-pori itu lebih halus. Itu sahaja. Okay, you want to use it? Boleh. Yang penting buat cara yang betul. Tak nak pakai, tak menjadi masalah. Ada banyak pilihan produk dengan ingredient yang bagus wujud dekat pasaran untuk kulit anda. Okay, bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.